اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Penawar Bagi Hati, muka surat 64. Surat 64 baris yang ke-7. Baris ke-7 daripada atas. Surat 64 baris ke-7 daripada atas. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Dan setengah daripada syarat taubah itu, syarat untuk sah taubah, syarat untuk diterima taubah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ketiadaan sampai roh kepada halkum, dan ketiadaan naik matahari sebelah barat, sebelah jatuh, seperti yang tersebut pada dua hadis yang lalu, pada muka surat 63. Pada muka surat 63 telah didatangkan dua hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang ketiga riwayat Imam Tirmizi berkaitan dengan Allah Ta'ala menerima taubah hambanya selama belum sampai ruh kepada batang halkum. Hadis yang kedua pula yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, barang siapa yang bertaubah sebelum naik matahari daripada tempat lenyapnya, nescaya menerima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala akan taubahnya yang terdahulu. Dan apabila sempurna segala syarat taubah, dan apabila sempurna segala syarat dan rukun taubah itu, nescaya sah ia sah taubah, dan tak dapat tiada daripada diterima akan dia akan taubah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kerana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa huwal ladzi yaqbalu taubata min ibadihi. Artinya, dan Allah Subhanahu wa ta'ala jua yang menerima ia akan taubah daripada hambanya. Dan setengah ada syarat taubah itu ketiadaan sampai roh kepada halkum. Apabila sampai roh kepada halkum, maka pintu taubah telah ditutup oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan ketiadaan naik matahari daripada sebelah barat, sebelah jatuh, seperti disebut pada dua hadis yang lalu. Selepas dia naik matahari sebelah barat, sebelah jatuh, pintu taubah akan tertutup. Dia sampai roh kepada halkum ini khusus kepada seorang-seorang, dipanggil khususi. Adapun naik matahari sebelah barat itu umumilah, semua orang kena belakalah. Yang mana sampai roh ke batang halkum, mati dah jawapan dia. Naik matahari sebelah barat, dunia belum lagi diqiyamahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang mana selepas daripada matahari naik sebelah barat, dia akan turun kembali pada sebelah barat, dia akan naik kembali pada sebelah timur macam biasa.
Tapi selepas daripada matahari naik sebelah barat, maka pintu taubah telah ditutup. Ada ni. Jadi selagi belum sampai ruh kepada batang halkum, selagi belum naik matahari sebelah barat, pintu taubah terbuka luas. Walaupun daripada dosa sebesar-besar dosa sekalipun, iaitu mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Tidak adalah sebesar-besar dosa melainkan mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Sembah berhala puluh-puluh tahun, bertaubat dengan mengucap 2 kalimah syahadah. Di saat yang pertama keimanannya telah diampuni sekalian dosa syirik, sembah berhala puluh-puluh tahun. Di saat yang pertama dia bertaubat dan beriman dengan Allah Subhanahu wa taala. Itulah dosa yang paling besar, sejahat-jahat manusia, sezolim-zolim manusia adalah manusia yang mensyirikkan Allah. Bertaubat, Allah tak terima taubahnya. Dalam ayat Al-Quran, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi. Allah Ta'ala sama sekali akan mengampuni dosa mereka yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Mana ni? Mereka yang mati dalam keadaan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, sama sekali Allah Ta'ala tidak akan mengampuni. Mustahil akal, mustahil syarak Allah Ta'ala mengampuni orang yang mati dalam keadaan mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Adapun dalam hidup dia ni, sebelum sampai ruh kepada batang halkum, sebelum naik matahari sebelah barat, kesyirikan puluh-puluh tahun pun pintu taubahnya masih diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita dosa banyak tapi tak ada dosa syirik seumpama tu, sama telah lah pintu taubah terbuka luas. Sama ada kita nak kembali kepada agama dan bertaubat ataupun tidak. Kemudian di sini cerita bab syarat taubah. Yang saya sebut dahulunya, syarat taubah adalah ilmu. Itu syarat utama taubah adalah ilmu. Dan kita tak nyatakan ilmu sebagai syarat taubah. Sebab apa? Sebab ilmu menjadi syarat pada tiap-tiap amal kita. Yang dahulu saya dah tekankan, syarat taubah ilmu, syarat utama taubah ilmu. Sebab tu dalam kitab Minhajul Abidin bicara akabah yang pertama, bonggok yang pertama, peringkat yang pertama ilmu. Barulah akabah yang kedua, akabatut taubah. Barulah pergi pada akabah taubat. Mala yutilbal ilm falaisa bitaib. Mereka yang dia tidak menuntut ilmu tak ada taubat dianya, walaupun duduk masjid sekalipun. Jadi syarat utama taubah ni bukan taubah, bukan kata ilmu menjadi syarat utama taubah. Segala-gala amal kita syaratnya ilmu, termasuk taubah. Tapi dah kita syarat taubahnya ketiadaan sampai ruh kepada halkum. Syarat taubahnya ketiadaan naik matahari daripada sebelah barat. Mana syarat taubahnya ilmu? Memang tidak dinyatakan. Sebab apa? Sebab ilmu ni bukan menjadi syarat taubah, menjadi syarat dalam perkara agama, Islam ke, iman ke, ihsan ke, syaratnya ilmu. Termasuklah bicara bab taubah. Tanpa ilmu tidak ada taubah. Sebab taubah ni kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Macam mana kita nak kembali kepada Allah tanpa ilmu? Nak kembali kepada akidah yang sebenar, nak kembali kepada taat zahir yang sebenar, sembahyang pula sembahyang dengan ilmu, bukan sembahyang adah. Sembahyang tapi ilmu ni bagai-bagai. Hak jumpa pula bagai-bagai. Memanglah saya sentiasa sebut, kalau sembahyang tu tidak sah, wajib qada, kalau tidak sah ijma' ulama. Tapi ada kesalahan pelik-pelik, saya kata wallahu alam lah.
Ada dok pandangan yang mengatakan sah. Tapi pelik-pelik kadang-kadang. Orang semua ni pelik-pelik. Kalau setakat contoh. Kalau setakat sembahyang, membaca dalam sembahyang, bergerak bibir mulut, suara tidak keluar, okey lagi. Mazhab Maliki, mazhab Hanafi. Mazhab Syafi'i tidak sah rukun qauli kalau telinga tidak dengar. Syarat untuk sah rukun qauli dalam mazhab Syafi'i, telinga kena dengar bacaan. Kalau hanya bergerak bibir mulut, dia panggil hamsun, itu tidak sah rukun qauli. Tapi ramai orang yang tambahan sekarang pula, terkadang kita duduk sebelah-sebelah kan, tak bunyi sekarang habuk pun, tak bunyi sekarang habuk. Oh tak apalah, Fatihah tak baca orang kali, mazhab Hanafi. Bacaan-bacaan lain tak bunyi juga. Ramai orang yang hanya bergerak bibir mulut, suara tak keluar, tak apalah, Maliki Hanafi. Mana apa tu? Lepas daripada wajib diqadakkan. Ada pula baca dalam hati je dia kata, mulut tak gerak pun. Allah, baca dalam hati, wallahu a'lam lah, saya pun tak reti kata. Baca dalam hati. Hak biasa ditanya, bergerak bibir mulut, suara tak keluar, telinga tak dengar. Tidak sah tu dalam mazhab Syafi'i, tapi mazhab Maliki Hanafi sah. Okeylah. Hak ni mulut pun tak bergerak, hanya baca dalam hati. Oh, saya kata wallahu a'lam lah, saya dah ilmu pun tak ada gitu tu. Ada tak pandangan-pandangan yang menyatakan bahawa baca dalam hati pun okey dah, wallahu a'lam. Sebab apa? Sebab kalau tidak sah ijma' ulama, kena qada daripada umur baligh. Itu contoh. Ada ni. Jadi nak kembali pada agama, nak semayang ni, semayang dengan ilmu. Atau nak taubah, nak kembali pada agama, taubah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nak kembali kepada Allah, taat batin tu wajib. Bersihkan hati daripada maksiat batin tu wajib. Itu kembali pada agama Allah. Kalau duduk masjid dengan riak, dengan ujub, dengan takabur, belum kembali kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Dan orang seumpama ni yang rosak agama ni, dia merosakkan masjid. Orang seumpama ni mari masjid, tapi disertakan dengan riak, ujub, takabur, hasad, lengkap sifat-sifat kecelaan dalam hati, duduk depan pula. Dia belum kembali pada agama, dia rosak agama, tapi dia merosakkan keharmonian masjid pula. Orang yang seumpama ni, kononnya mari masjid nak bertaubah, itu bukan taubah. Ada ni, itu semua sifat ahli neraka. Orang yang bersifat ahli neraka, masjid bukan tempat dia. Nak ke masjid, kena bertaubah, bersih hati, bersifat-sifat ahli neraka. Di masjid bertaubah, balik kepada ilmu. Belajar ilmu tasawuf fadha'in molek, tapi belajar fadha'in tak ambuh. Nak belajar fadha'in tauhid, nak belajar fadha'in fiqh, nak belajar fadha'in tak ambuh lah, sebab dia gelap, tak nampak. Belajar pun dia tak nampak, dia memang jahil. Manusia jahil sangat-sangat. Tapi main masjid ni buat macam Allah kata payah pesen ni. Sebelum mari masjid, duduk luar ni orang berpangkat, masuk masjid nak berpangkat jugalah. Masa berpangkat di luar tu, manusia yang Allah tak ada agama lah, tingkah laku tak ada agama. Dengan orang bawahan ni, dia tindas sewenang-wenang dia. Orang seumpama ni tak ada agama, mari masjid dia duduk depan juga. Bertaubah, bukan bertaubah. Ini orang yang akan merosakkan masjid itu sendiri. Anak bertaubah, balik kepada ilmu. Balik pada ilmu. Akidah kena betul, ibadah semayang kena betul, hati kena baik. Itu orang yang bertaubah kepada Allah Subhanahu wa taala. Syaratnya ilmu. Bukan kita dalam belajar ni lah, kita dalam menyempurnakan rukun taubah. Daripada sebesar-besar dosa, mengekali jahil fardu ain,
dengan akidah yang salah, dengan sembahyang yang tak betul, dengan riak, ujub, takabur. Belajar ni lah rukun taubat. Tanpa belajar tak ada taubat. Jadi syarat utama memanglah ilmu, tapi bukan syarat taubat, syarat agama kita. Ilmu fardhu ain tauhid, ilmu fardhu ain fiqh, ilmu fardhu tauhid itu syarat agama kita. Termasuk hak bab taubah. Atau hak bab taubah itu taat batin. Kembali kepada ilmu. Memang saya ulang sentiasa, syarat taubah ilmu. Sebab apa? Sebagian kitab Minhajul Abidin, akabah yang pertama akabah ilmu, akabah yang kedua barulah akabah taubah. Sebab kadang-kadang orang-orang ni dia minta dah duduk nasihat apa semua, terbuka hatilah nak kembali pada agama. Macam mana jalan yang saya nak kena mulai ni, saya nak bertaubah ni. Jalannya apa? Ilmu. Itu jalan dia. Adakah saya perlu bangun malam, belajar siang hari, malam bangun minta ampun dengan Allah? Itu jalan dia. Tapi bangun malam tu sunat. Hak wajibnya belajar fardu ain. Dan saya perlu bangun malam, boleh bangun, alhamdulillah, bangunlah. Tapi yang wajibnya adalah belajar fardu ain. Adakah saya perlu sembahyang sunat taubah? Itu sunat. Hak perlunya, hak wajibnya belajar fardu ain. Saya nak bertaubah ni, itulah taubah. Ni kadang-kadang orang yang bagi panduan, bagi nasihat, terbuka hati seseorang untuk bertaubah, tanya panduan dengan orang tadi, molek-molek bangun malam minta ampun dengan Allah. Satu nasihat pun tak ada supaya kembali pada ilmu. Tidak ada nasihat kembali pada ilmu. Macam mana? Bangun malam minta ampun dengan Allah, menangis dengan Allah Subhanahu wa taala. Minta ampun apa? Menangis apa? Dosa apa? Dosa apa? Dosa dak semayang. Dak semayang dosa. Semayang tapi ilmu tak dosa. Akidah macam mana? Tanpa akidah tak dosa. Hati macam mana? Ini orang apa ni? Panduan, nasihat yang salah daripada orang yang sendiri pun tak ada jalan agama. Dia nak nasihat orang pada jalan agama, dia pun bukan jalan agama. Apabila seseorang tu sudah terbuka hati nak bertaubat, dia pun tunjuk jalan dia. Jalan tanpa ilmu, hanya buat amal. Ini bukan. Nasihatnya ilmu dan amal. Dan kita Minhaj kan, mengajar ilmu dan amal, nasihat ilmu dan amal. Ada kita Minhaj. Mana mengajar dua, ilmu dan amal, penekanannya. Nasihat dua, ilmu dan amal. Itu baru tu. Ada ni. Ilmu dan amal itu nasihat yang sebenar. Kalau nasihat amal sahaja itu bukan nasihat yang sebenar. Tapi ilmu bukan amal. Itu bukan taubah, bukan kembali pada jalan agama Allah Subhanahu wa taala. Yang mana yang berjalan seumpama ni terkadang lama dah masanya duduk masjid, bertaubahlah kira-kiranya, tapi tidak ada nasihat yang sebenar, tidak didahulukan dengan ilmu, kemudian baru belajar, barulah sedar akidah pun salah, sembahyang pun tak betul, sembahyang yang ditinggalkan pun tak sedar, kemudian barulah, maknanya baru bertaubah. Tapi duduk masjid pada kiraan bertaubah bertahun-tahun dah, mengikuti kuliah-kuliah lama dah, tapi bukan kuliah fardu ain, bukan kuliah fardu ain. Tidak akan menyedarkan seseorang untuk kembali kepada Allah daripada pegangan yang terpesong kalau tidak tekan ilmu fardhu ain tauhid. Yang tidak akan menyedarkan seseorang kepada beribadah yang sebenar tanpa ilmu fiqh. Tidak menyedarkan seseorang kepada taat batin yang sebenar tanpa ilmu tasawuf. Maknanya belum bertaubah walaupun puluh bertahun dah di masjid, walaupun bertahun dah ikut kuliah agama, tapi bukan penekanan ilmu fardhu ain. Terkadang orang yang baru belajar ni bukan baru bagi masjid, bukan baru main masjid. Lama dah anggapan dia
bertaubat. Seolah-olahnya saya lama dah ustaz, tinggal dunia, kira-kira akhirat dah lah. Tinggal dunia, akhirat dah, lama dah, tak ada akhirat lagi kena-kena. Sebab apa? Sebab tak dapat panduan yang sebenar, tidak didahulukan dengan ilmu. Ilmu segala-galanya. Untuk amal, ilmulah segala-galanya. Terutama sekali hak bab pegangan, bab pekoh, ni hak bab fardu ain tasawuf. Cerita bab taubah. Apa dia rukun taubah? Apa dia syarat taubah? Yang kita bicara terdahulunya, hak dosa dengan Allah, dosa tinggal kefarduan, dosa dengan manusia. Atau pembicaraan bab rukun taubah. Cuma dalam kitab kita macam sebut sebelum ni, direngkas sajalah bicara bab ni dosa tinggal kefarduan, bab qada pun ringkas, dosa dengan manusia pun ringkas. Hanya didatangkan satu saja, iaitu dosa dengan manusia dalam bab harta. Dalam bab harta. Lepas tu dalam bab agama, dalam bab diri, dalam bab dipanggil maru'ah, dalam bab kehormatan dia tidak bicara kitab Penuh Bagi Hati. Itu lebih panjang bicara kitab Minhajul Abidin yang saya sebut sebelum ni, muka surat 19, terjemahan Syekh Daud Al-Fatani, muka surat 19. Satu muka surat tu membicarakan berkaitan dengan dosa dengan manusia pada lima perkara. Cuma dalam kitab Penuh Bagi Hati ni hanya datangkan hak berkaitan dengan harta. Yang mana hak berkait dengan harta ni, dia secara umumnya bab harta ni tak ada lah. Hak jenis-jenis ambil barang orang tu tak ada lah. Kan ada juga. Memang ada lah hak nakal-nakal tu. Hak nakal-nakal pun kan bertaubat lah. Hak nakal-nakal, hak nakal pasal mana? Masa duduk sekolah, makan di kantin sekolah, toke kantin tak tengok ke dia, dia pun buat lari. Nakal tu. Padahal ni, ni cerita sebenar ni. Orang baik belaka ni. Kan di sekolah kan masa rehat tu kan budak-budak ramai. Kantin sekolah ni kaki tangan dia tak ramai. Pandai-pandai lah masa tu. Dia hilang. Macam mana? Kena carilah. Siapa toke kantin sekolah? Dulu orang ni nega kantin lagi. Pergi carilah mana-mana pun. Kalau dak kantin sekolah, dia akak tenda kantin pejabat. Gitulah. Orang kerja kantin ni, dia kantin lah. Carilah. Cari biar jumpa. Lepas tu minta maaf lah. Dah sungguh ada orang dia cari. Yang mana mokcik tu kantin pejabat. Minta maaf. Nak bayar. Tak terima. Tak apalah mokcik halal kan. Tak terima. Tapi dia tinggal lah RM50 kepada anak mokcik tu. Dia halal je. Allah budak-budak. Tapi kena ngadak lah. Kena ngaku salah mokcik. Masa mokcik ambil tenda kantin sekolah biang-biang, saya acak kali tak bayar. Memang sengaja tak bayar lah. Memang nakal lah. Saya minta halal, saya nak bayar balik. Memang orang ni tak halal je, dia tak mintanya duit-duitnya, dia halal je. Kena itu jalan taubat. Kalau tidak, kita kena bayar pahala di padang mahsyar. Banyak sangat ke pahala kita? Akan bayar pahala di padang mahsyar. Muflih di padang mahsyar. Bagaimana? Ada buat kerja gitu masa sekolah? Jangan buat senyap je. Kena pergi jumpa, carilah kat mana-mana pun. Tak tahu dah ke mana. Derma lah. RM50, RM1, RM200. Niat pahala kepada hak tuan punya kantin tu. Gitu je lah. Lepas tu, mudah-mudahan dengan pahala derma RM100-200 ni untuk tuan punya kantin yang dizalimi tu, dia Tuhan buka hati, dia maafkan kita pada hari akhirah. Dia ambil pahala tu, dia tak ambil pahala kita. Tu. Dia ambil pahala yang kita sedekah RM100-200, tak kira lah, itu contoh je. Duit banyak sedekah lah banyak-banyak. Mana dia mudah-mudahan dia ambil pahala tu. Pahala sedekah kita atas nama dia, dia tak ambil pahala kita. Situ. Tapi dengan kita sedekah tu, kita boleh pahala juga.
Kita sedekah, niat kita pahala kepada orang yang akan tuntut hak dengan kita pada hari akhirat. Dengan kita sedekah tu bukan kita tak boleh pahala. Kita boleh pahala dan orang dah hak atas kita di hari akhir pun dapat pahala. Tapi dia nak pahala tu, dia kena maafkan kita. Jadi mudah-mudahan Tuhan buka hati dia, maafkan kita. Dia ambil pahala sedekah tu, dia ambil pahala kita. Tak muflih kita, tu je. Tak mau selesai atas dunia, okey je. Sesat di mana masyarakat, payah dengan pahala. Sesat atas dunia. Ada orang dia tu, yelah, terbabit dengan mainan tu lah. Mainan hok, main barang tu lah. Apa main barang? Dadah lah. Udah cerita lagi, tak faham pula. Lepas tu mari keinsafan. Tinggal betul-betul tinggal. Bersih. 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 Pergi duduk belajar pondok. Sekadar lah. Lepas tu balik kampung boleh ditik imam lah. Boleh ditik imam gitu lah. Sekadar belajar agama. Walaupun sekejap pun. Boleh tu adalah orang tanya, kamu dulu ni curi tonggeh orang kampung ni. Kamu pergi minta halal tak dengan tuan geh? Senyap tak jawab dia. Jadi tu imam dah. Dak dulu dia masa sebelum pergi pondok, dia curi tonggeh orang. Sebab main dadah kan. Jadi main dadah ni tak ada benda lain kena curi tonggeh orang dah. Besi-besi penutup parit orang dah, gitu dah. Hak dia curi dah besi penutup parit tu nah. Penutup parit tu. Gitu dah. Ni kepala parit di masjid boleh curi. Tapi hak masyhurnya tonggeh lah. Lepas tu ada pula tukang beli geh dia tonggeh tu. Dah lah kalau tonggeh hak sebenar 100, hak ni 50. Dah 50. Tonggeh siapa? Tok Haji Usul. Tok Haji Usul cuba tengok kat mata dia tu, mata Dene berakhir tu. Tonggeh siapa lagi? Takkan rumah dia ada 2-3 tonggeh. Mana hak ni syubhat sama ni. Hak nak beli tonggeh murah ni lah, harga kalau tidak harga 100. Ambil hak orang ni harga 50. Lepas tu ambil mana? Jangan usul, dia kata, jangan periksa. Kenapa jangan periksa? Sebab tanda al-qarinahnya tak baik. Kita hak jangan periksa ni jadi tomahan kepada orang, jadi syok yang bersangka buruk pada orang yang tak ada qarinah. Ada ni. Dia zong ni, sangka-sangka ni. Tuhan kata inna ba'da zanni ismun tu. Setengah daripada sangkaan tu berdosa. Sangkaan yang tak ada qarinah. Kalau ada qarinah, itu tak berdosa, kita kena periksa. Ya memanglah hukum pekoh tak wajib periksa, tapi bukan tak wajib periksa belaka, kena faham. Bawa pisang standang nak jual kepada kedai jual gua pisang. Dia kebun pisang ke? Tak wajib usul. Tak wajib usul macam mana? Mana standang pisang tu kalau dia berkebun, dia berkebun, dak berkebun, patut ambil mana kalau dak berkebun? Tak wajib usul. Tak boleh. Dia mari jual standang tu pula murah nak banding beli pasar borong. Pasar borong mahal. Ni murah. Faham lah. Sama je ni. Hak membeli ni pun sama. Syubhat sama. Dosa kena adang sama. Ni ada pesing ni. Sebab apa? Sebenarnya dia nak harga pisang yang murah. Padahal dia tahu dah. Dia kenal budak ni. Budak dah dah. Pisang mana lagi? Pisang kebun orang lah. Hak tanah pisang tu standang dah tahu. Sungguh ni. Hak dia lah. Hak tukang beli lah. Hak tukang beli lah. Kono-kono dia kata tak wajib periksa. Tak wajib periksa macam nak ada qarinah. Wajib kena periksa. Itu hak orang. Mana? Nak harga murah lah. Tong gas RM100. Ambil dengan hak puak ni RM50. Nak pergi ke mana ni ambil hak orang? Tetap hak orang. Dia jual tu tidak sah sebab bukan barang milik dia. Ada ni. Bukan kata RM50. Nak we free pun tak boleh ambil sebab bukan barang dia.
Jadi dah dia molek dah, ni cerita molek dah. Orang tanya balik dah, hari tu masa belum hidup pondok tu, cerita ngerih orang tu, kamu minta maaf dah ke? Tak jawab. Tak kena gitu. Kena pergi minta maaf lah. Ingatlah, muka tonggeh kapung sendiri je, bukan kapung lain. Oh, dicurinya. Kena pergi jumpa sebuah rumah. Jumpa dengan ayah haji, mak haji. Malam dia ni, mari ni nak bayar semula harga tonggeh ke, ataupun minta halal ke. Kalau nak bayar semula pun orang dah ambil dah. Orang kata mocik halal lah. Sebab apa? Jadi bahagia tu pun alhamdulillah dah. Tu je lah. Tak ada orang nak ambilnya. Janji kita jujur. Pergi jumpa, minta maaf, kita nak ganti balik. Kalau dia tak halalkan, kalau dia halalkan, alhamdulillah. Tapi kena minta maaf, kena jumpa seorang-seorang. Tak lewat senyap duduk masjid gitu, tak lepas tu. Itu dosa dengan Adam dalam bab harta. Gimana? Hak ni tak berkait dengan yang hidup dan yang mati. Gitulah. Ada juga orang nakal-nakal tu, curi buah orang pun semua ada. Kena kerja pun tuang ni tu. Lalu kat tepi pagar orang, pakai ambil je. Tak apa dia tu, sebab dahang dia keluar daripada tanah dia. Pandai awak hujau. Tapi kalau mak ayah didik daripada awal, tak ambil hak orang, tak ambil barang orang, tengok depan mata pun tak ambil barang orang. Pandai ni, jumpa duit atas tanah pun tak ambil hak orang. Pandai ni. Mana tu pesan dah, jangan hak orang, jangan ambil hak orang. Maknanya kalau nak minta dengan mak ayah, gitu je. Tak berani pun nak sentuh orang. Itu dalam bab harta. Dalam bab maruah orang, umpatan macam mana. Bab harta kita tak ambil. Maruah orang, image orang. Dan kita dia panggil kemaluan. Bukan kemaluan tu, hak kemaluan hak tu. Kemaluan dengan manik kalau kita panggil maruah ataupun image. Harga diri orang dengan umpatan. Macam mana? Umpatan dengan lidah, umpatan dengan tulisan. Tu nak kira mana tu. Harta orang memang tak sentuh. Tapi maruah orang, ni lah belaka yang akan jadi muflih di padang mahsyar. Nabi SAW tanya sahabat tu, atadruna manil muflis? Adakah kamu mengetahui siapa ke orang muflis? Hadis riwayat Imam Muslim. Sahabat pun jawablah, al-muflisu indana, al-muflisu fina man la dirhama lahu wala mata'. Gitulah kalau kita muflis ni, orang tak ada duit nah. Nabi kata orang muflis ni orang yang datang pada hari kiamah dengan pahala semayangnya, dengan pahala puasanya, dengan pahala zakatnya. Nak ada pahala semayang, puasa, zakat ni akidah betul. Nak ada pahala semayang pun zakat ni, pekoh dia kena betul. Nak ada pahala semayang, puasa, zakat ni, hati ikhlas, baru ada pahala. Tapi dia bawa di hari akhir dengan dosa, dia memaki orang, dia menuduh orang, dia ambil harta orang. Maka Nabi kata akan dibahagikan, akan diberi daripada pahala kebajikannya kepada orang yang dizalimi atas dunia. Habis dah pahala dia, maka dosa orang yang dizalimi akan diletak ke atas catatan kejahatan orang yang menzalimi. Maka muflih. Apabila muflih kau, Nabi kata summa turiha finnar, dicampur ke neraka lah, pahala tak ada dah. Macam mana dosa umpatan? Ini kita cerita hak akhirat lah ni. Orang hak tak ada akhirat sampai sekarang tengok FB orang ni kok, habis lah umpat, fitnah, maki, tak kira tu. Tak ada akhirat. Bukan umpat, maki, bukan maki, fitnah, mani-mani
Orang-orang alim ni mudah-mudah je diumpat, difitnah, dimaki. Orang agama ni mudah-mudah je label macam-macam label. Orang agama lebah lah apalah. Lebah, apa lebah? Labbaik Allah, labbaik. Tu lebah. Tak mau lebah. Memang nak lebah. Dia tomoh macam-macam orang sekarang ni. Macam tak ada akhirah. Tu tak apalah tu. Bahagian kita wa amal untuk bekal akhirah. Macam mana? Nak minta maaf, kita tak ingat. Kita tak ingat. Umpat orang, lepas umpat tak ingat dah. Orang yang diumpat tu terkadang orang yang tidak dikenali. Kita nak minta maaf macam mana? Oh ni kalau ke sini go biasa-biasalah. Orang yang terbabit dengan kerjaan orang ramai. Hak kerja orang ramai tu lah. Hak kerja kerjaan yang terbabit orang ramai tu. Jadi orang ramai ni kan, dalam kerjaan dia tu macam-macam lah. Orang hak mari tu dia panggil pelanggang ke apa? Bukan kedai je pelanggang, hak pergi jabat dia panggil pelanggang juga tau. Bukan panggil pelanggang. Hak kedai tu pelanggang, hak mari jabat tu panggil pelanggang. Pelanggang juga. Hak mari ni orang kampung, kadang-kadang mari pula lah. Isi borang pun tak cukup, kadang-kadang hak mari tu pula. Gitulah orang kampung. Ni. Hak layang ni. Macam mana cari layang? Ada ni. Kadang-kadang mari orang kampung tu, dia keling dah kawan dia. Dia keling dah. Itu umpatan dengan isyarat. Dia panggil umpatan dengan isyarat mata. Mana apa ni? Dia keling kawan dia, dia senyum. Mari orang apa? Orang darat. Orang darat, orang kira. Pandai orang darat. Sebab dia orang laut. Mana orang darat? Orang darat ni orang ulu tu. Dia orang bandar. Dia keling, dia senyum tu. Itu apa dia tujuan dia tu? Untuk merendah-rendahkan sesama manusia. Itu dosa dengan anak Adam. Lepas tu dia menyusahkan, dia memalukan. Lepas tu macam nak bertaubat? Sebab kita dah kenal dia. Nak minta maaf macam mana tak kenal dia? Ada ni. Kena perbanyakkan buat amal. Hadiah pahala amal kepada mereka yang ada hak atas kita pada hari akhirat. Mereka yang ada hak atas kita pada ni. Wali ashabil huquqi alayya, bagi mereka yang ada hak atas aku. Hak atas, bukan hak bagi. Hak atas ni ala lil madarrah, yang akan menekan. Hak bagi, tu lam lil manfaah. Hak bagi kita, ni kita boleh pahala nanti. Hak atas kita, kita akan didakwa. Ada ni. Hak bagi, kita akan mendakwa dia. Ada ni. Kan kita mengaji bab saksi kan. Saksi atas, saksi bagi lain. Saksi atas, kalau kita panggil kok saksi atas, saksi pendakwa. Saksi bagi, saksi pembela. Gitu kan tau. Kan ibu bapa tidak saksian ibu bapa bagi anaknya tidak diterima. Saksian ibu bapa atas anaknya diterima. Saksi ibu bapa bagi anak, dia nak saksi pembela. Masa kejadian kecurian, anak ada di rumah dengan saya, tak diterima. Itu saksi bagi. Adapun saksi atas diterima. Memang pada masa tu anak saya tak ada di rumah. Tu saksi, dia panggil saksi atas. Saksi pendakwa lah, baru diterima. Pada ni. Dia bagi lain, atas lain. Kita baca wirid semayang tu lah. Laha ma kasabat wa alaiha maktasabat. Laha bagi seseorang. Lam lil manfaat. Wa alaiha atas seseorang. Ada tu. Laha bagi. Wa alaiha maktasabat atas. Tengok terjemahan dia macam mana. Laha ma kasabat wa alaiha maktasabat. Balasan kebaikan atas bagi seseorang balasan kebaikan atas kebaikan diusahakannya,
dan atas seseorang. Ini dosa atas kesalahan yang diusahakannya. Begitu maksud ayat dia. Laha, ni pahala. Wa alaiha, ni mudarat lah, ni dosa lah. Jadi orang yang ada hak atas aku, kita buat kebajikan, kita sedekah jariah, kita hadiahkan pahala kepada mereka yang ada hak atas aku pada hari akhirat. Pahala banyak ni untuk orang yang ada, kita ada salah dengan dia. Mudah-mudahan dengan pahala banyak ni, dia nak pahala tu dimaafkan kita pada hari akhirat. Mudah-mudahan Allah Taala buka hati. Gitu. Maknanya kita dosa masa lagi belum diampuni, tapi mudah-mudahan. Sebab terkadang membabitkan dosa dengan manusia yang tidak kenal, nak minta maaf tak boleh. Kemudian kalau boleh minta maaf, wajib minta maaf secara tafsil mazhab Syafi'i, minta maaf secara ijmal mazhab Maliki. Sudah bicara kita ni. Mazhab Syafi'i kena detailkan. Kata begini, kata begini, kata begini. Ada pun mazhab Maliki secara ijmal, minta maaf lah kalau ada tersalah kata. Apa tersalah katanya? Perlu detailkan, perlu pelajari, tak perlu. Itu mazhab Maliki. Macam minta maaf hari raya tu lah. Minta maaf lah. Minta macam hari raya tu. Kan minta maaf kan, tapi secara ijmal, secara ringkas. Memada dalam mazhab Maliki. Sekarang gitulah. Hak tu hak kita boleh minta maaf. Hak ramai-ramai yang kita tak kenal, minta maaf macam mana? Contoh tadi tu, hak kerja berhadapan dengan orang ramai. Hak mari tu pula macam-macam perangai. Yang wak kerja ni pula beban dia banyak dah. Bos dia duk tekan dia. Dia pula ada masalah pula rumah tangga. Lepas tu mari bulan pula. Contohlah hak mari bulan tu. Mulalah. Pada ni. Sungguh. Jangan. Mulut jangan. Bisa. Orang main bulan tu orang perempuan. Orang perempuan lah. Perempuan ni dia mulut dia laju. Dia sabarnya kurang. Dia penat dengan kerja di pejabat. Dia penat tubuh dia kena darah haid. Dia penat mikir rumah tangga rumah. Mari pula orang kampung buat lebih-lebih kurang. Kena. Dah kena. Dia mana? Tak kena ngari dia kata. Tapi macam mana? Itu dosa dengan manusia. Dah mari panah. Betul lah. Bila mari panah, kena panah dalam neraka pula nanti. Lepas tu macam nak lepas. Nak lepas, kena bertaubah. Nak bertaubah, nak minta maaf, tak ada jalan sebab kita tak kena. Jalan dia kena perbanyakkan buat amal, hadiah pahala amal kepada mereka yang ada hak atas aku pada hari akhirat. Gitu je lah. Mudah-mudahan Tuhan buka hati orang yang kita ada salah dengan dia tu, dia maafkan kita pada hari akhirat. Dia tak ambil pahala kita, dia ambil pahala yang kita hadiah tu. Jadi maknanya kena banyak buat amal, kena banyak buat amal. Kena banyak semai sunat, kena banyak baca Quran, kena banyak sedekah jariah. Kena banyak sedekah jariah. Kita sedekah pahala ke atas mereka yang ada, kita ada salah dengan mereka, yang mereka ada hak atas kita di hari akhirat. Ada ni. Kita hadiah pahala kita sikit pun tak luar. Kita boleh pahala sepenuhnya. Tak ada rugi hadiah pahala ni. Bukan hadiah pahala kita habis separuh. Tidak. Itu jalan dia. Jalan mana kalau kita nak menghadap pada hari akhirat, mana tidaklah menghadap secara tak ada persiapan. Bukan dipanggil menghadap Allah Ta'ala pada masa secara nyadar, tidak. Nyadar ni hadap gitu, tak ada persediaan. Ada persediaan, jalan dia ada persediaan. Orang nak kita main hak comel dia cerita. Dan memang ada dosa manusia yang mustahil kita nak minta maaf. Hukumnya wajib minta maaf, tapi mustahil kita boleh minta maaf. Mana orang kita minhaj ni? Dosa dengan manusia pada kehormatan. Khianat isteri orang, khianat nak darah orang dengan zina. Dia zina isteri orang, dia zina nak darah orang. Itu dosa manusia tu dalam bab kehormatan.
Kena minta maaf dengan suami dia. Kena minta maaf dengan mak ayah nak dara ni. Ada ni. Mustahil nak boleh minta maaf. Melainkan mudarat. Maka mudarat syarat tidak membenarkan. Lepas tu macam mana? Hadap dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ni kena balik pada ilmu pula ni. Jangan pergi jumpa suami dia mengaku terang-terang, oh baiknya kamu duduk masjid dah, bertaubat dah ni mari nak minta maaf lah ni, tunggu sekejap. Dia pun masuk dapur, keluar parang. Kenapa ni? Mustahil nak minta maaf, mustahil. Tapi hukumnya wajib minta maaf. Lepas tu macam mana? Tak ada jalan, hadap dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Perbanyakkan buat amal. Gitu je. Berzina dengan isteri orang, berzina dengan anak dara orang. Kalau berzina dengan janda, tu tak ada kaitan dengan mak ayah dia. Oh, kalau nak berzina cari janda, jangan salah faham. Jangan. Ada orang mengajar nak berzina, jangan berzina dengan anak dara, berzina dengan janda. Siaplah, tak ada orang ajar gitu. Ataupun berzina pergi cari orang kafir. Mana di Sepadang Thailand ada orang kafir. Tu berzina, orang tak cerita bab berzina ni. Zina ni fahisyah, dosa besar yang keji. Ada cerita buat zina ni. Syarak ni hampir zina pun dilarang dah. Wala taqrabuz zina, hampir zina pun syarak larang dah. Sama telah zina. Tapi nak cerita ni dosa yang berkait dengan manusia. Kalau berzina tu dengan janda, itu dosa dengan Allah, tidak berkait dengan manusia. Berzina dengan isteri orang, berzina dengan anak dara orang, itu dosa dengan Allah dan berkait dengan manusia. Tapi nak minta maaf memang tak ada jalan, mustahil. Maka hadap dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia comel dalam kitab Minhajul Abidin ni Ustaz 19 tu dia halusi lah. Cuma secara kasar gitulah. Hak mana-mana yang kita tak boleh nak minta maaf, nak minta maaf tak ada jalan. Sebab apa? Sebab umpatan contohnya dengan siapa pun dah ingat dah, siapa yang diumpat pun tak kenal dah. Maka hadap dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, perbanyak buat amal, hadiah pahala amal kepada mereka yang ada hak atas kita pada hari akhir. Itu jalan dia. Bila ceritanya berkaitan dengan dosa sesama manusia ni sangat-sangat sukar untuk diampuni. Dosa dengan Allah dibina atas musamahah, dia panggil rekah-rekah. Allah Ta'ala Maha Pengampun. Dosa dengan manusia dibina atas masahah. Masahah ni kalau kita kata kupi, payah kira, payah puasa, payah nak lepas, kena minta maaf. Wajib minta maaf. Orang yang diminta maaf hanya sunat saja memaafkan. Situ pula. Ada ni. Jadi dosa dengan anak Adam dibina atas jalan masahah ni agak payah. Payah sangat-sangat. Terpaksa kita berhadap di padang mahsyar. Mudah-mudahan Allah Ta'ala buka hati orang yang ada, kita ada sanggup dia dimaafkan kita, kerana kita nak hadap mahsyar ni bukan dengan kosong, bukan dengan perbanyakkan buat amal, hadiah pahala amal pada mereka yang ada hak atas kita. Tapi hak dosa manusia ni kita kena didik anak kita daripada awal-awal. Kita didik anak kita daripada awal-awal. Harta orang jangan kosong, diri orang jangan khianat, jangan nak tunjuk something, nak pukul orang, nak tumbuk orang, jangan. Itu dosa dalam bab diri. Pada ni bab umpatan kita mak ayah lah kena tunjuk contoh. Kalau kita mak ayah ni mulut laju, anak kan tengok. Lepas tu kita nak didik anak kita, kamu jangan mengumpat. Tok guru mengumpatnya mak dengan ayah. Lepas tu anak murid nak macam mana? Tok guru tu mak dengan ayah. Tok guru bukan tok guru silat ni, tok guru umpat. Tok guru umpat mak dan ayah. Lepas tu anak murid tengok kelik-kelik. Lepas tu kita nak nasihat anak kita, kamu jangan umpat. Jadi mana kita kena didik, itu tanggungjawab kita ibu bapa. Kena cerita bab dosa-dosa ke manusia ni macam mana. Ini semua ilmu-ilmu yang wajib fardu ain belaka kita kena ajar pada anak-anak kita. Supaya mereka balik dan kadang beriman dan beramal soleh. Amal sikit-sikit pun tak apa, tapi jangan ada dosa dengan manusia.
Sebab kemudian nak kembali pada agama cukup mudah. Sebab yang ada dosa hanya dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita tak lepas ada dosa sebab kita tidak masuk. Tapi kalau dosa tu berkait dengan manusia, yang banyaknya sukar untuk diampuni, terpaksalah tunggu di padang mahsyar. Mudah-mudahan Allah Taala buka hati orang yang kita ada salah dia tu, dia maafkan kita pada hari akhirat. Dan apabila sempurna segala syarat rukun taubat itu, nescaya sah ia dan tak dapat tiada daripada diterima akan dia kerana firman Allah Subhanahu wa taala, wa huwal ladzi yaqbalu taubata an ibadi. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famas sabiqin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilma wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. أشهد